Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang jam 7 suku malam. Okey, saya Sheila dari Green Lucky Hand. Bagi yang pertama kali singgah dekat channel saya ni, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia, Indonesia, Brunei, bolehlah subscribe. Sebelum ni memang perkongsian saya adalah lebih kepada kebun, bunga-bunga, tapi hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya setelah disahkan positif COVID-19. Sebagai parent, kita dihubungi oleh pihak tadika di mana anak saya bersekolah pada dia hubungi saya pada 18 hari bulan, hari Khamis, 18 hari bulan Mac, hari Khamis, untuk membuat swab test keesokan harinya kerana didapati salah seorang daripada pelajar di kelas anak saya tu positif. So semua parent, anak sekali serta dengan adik-beradik kepada anak yang bersekolah di sekolah anak saya tu perlu menjalani swab test. So pada 19 hari bulan tu kami sekeluarga, iaitu saya, suami saya dan dua anak saya, yang seorang tu memang tadika 5 tahun yang ada close contact dengan kawan sekolah dia, dan yang anak saya yang sulung adalah darjah 4. Keempat-empat kami adalah tidak mempunyai apa-apa gejala. Hari Jumaat swab test. So hari Ahad keputusan keluar. Pada mulanya keputusan saya yang dahulu keluar. Bila saya tengok keputusan saya terima mesej daripada MySejahtera. Dia maklumkan kepada saya yang saya disahkan positif COVID-19 tanpa gejala. Ini adalah result yang saya terima dalam mesej daripada MySejahtera pada 21 Mac jam 9.59 pagi. Dan dalam mesej ni dia suruh saya refresh dalam status MySejahtera, dan ini adalah dalam status MySejahtera saya. Tiba-tiba pandangan saya jadi gelap seketika dan badan saya menggigil. Adakah ini scammer? Sebab masa tu kami sekeluarga tengah sarapan pagi. Dalam lebih kurang jam 9 pagi ke 10 pagi macam tu lah. And then saya suruh suami saya check mesej. Dan tiba-tiba mesej suami pun masuk pada masa yang sama, masuk. Dan dia suruh suami cakap dia negatif, tapi kena update dalam MySejahtera. Memang betul-betul negatif. So saya yang confirm positif, saya terus tak tahu, saya tak boleh nak fikir langsung. Bila saya dapat tahu saya positif, memang moral down to zero. Memang saya tak boleh nak fikir. Pada fikiran saya dah kena COVID, apa akan jadi next, apa saya kena buat, apa saya perlu buat, dan saya tak boleh nak makan langsung. Breakfast pun tak habis pun. Lepas tu saya terus cakap dengan suami saya, apa perlu saya buat. Dan suami saya cakap saya kena kontak pejabat kesihatan dahulu untuk pastikan adakah ini betul-betul positif cases ataupun just scammer. Sebab kita tengok just message dan tak ada memaklumkan nama saya dekat situ, seperti keputusan yang negatif. Just inform message memaklumkan yang saya adalah positif. Tapi kedua-dua anak belum ada result lagi. Tak lama selepas tu pejabat kesihatan menghubungi saya. Dan saya tak pastilah, saya rasa nurse yang hubungi saya. Dia maklumkan yang saya adalah positif.
ya sah positif, suami saya negatif, dan kedua-dua anak saya keputusan dia tengah-tengah. Maksudnya inkonklusif, dinamakan sebagai inkonklusif. Positif pun tidak, negatif pun tidak. Maksudnya keputusan dia tengah-tengah. Ini adalah kejadian pada 19 bulan Mac. Masa tu kita buat swab test di Poliklinik Lanang. Kami berbaris di ruangan khas untuk sekolah anak saya, parent dan anak-anak. So, tidak perlu berbaris panjang bersama orang lain. Pada petang Ahad, jam 3 petang, saya dikehendaki untuk datang ke hospital, ke Kemah 5 untuk pendaftaran serta sedikit interview berkenaan dengan jangkitan. Pada masa tu juga hujan lebat, memang terasa sedih lah juga masa tu. Pihak pejabat kesihatan memang memaklumkan supaya membawa semua barang-barang keperluan seperti baldi, hanger, bahan pencuci dan semua pakaian, ubat-ubatan jika ada. Makanan juga turut disediakan semasa menunggu untuk diinterview oleh pegawai kesihatan. Sekarang jam 9 malam, hampir semua pesakit telah diinterview dan kami sekarang bersedia untuk naik bas. Untuk trip yang pertama ni adalah menuju ke pusat kuarantin di Kolej Laila Taib, dan sekarang kami menunggu giliran untuk nama dipanggil. Dan ini adalah saya punya barang keperluan. Nampak tu ada baldi, gayung, semua tabung air panas pun mesti ada. Now sekarang bas yang pertama dah nak bergerak ke pusat kuarantin. Sekarang kami masih menunggu giliran untuk trip kami, iaitu di pusat kuarantin Kolej Jururawat Sibu. Sekarang kami dah sampai di pusat kuarantin. Sebelum tu kami diberi sedikit taklimat dan diagihan bilik masing-masing dan peraturan-peraturan semasa berada di pusat kuarantin. Kebanyakan yang tinggal di sini adalah keluarga dari tempat anak saya bersekolah. Di sini saya tunjukkan sedikit bagaimana keadaan di pusat kuarantin, dan ini pada keesokan harinya. Okay, ini luar tingkap saya. Tingkap memang agak luas. Memang macam tinggal di asrama masa zaman universiti ataupun zaman sekolah. Kalau kita tengok dekat luar tu, memang ramai yang menghuni asrama ni untuk orang-orang yang di kuarantin. Ini adalah katil, ada 2 katil. Setiap pagi sebelum jam 8, kita dikehendaki untuk cek semua kesihatan, iaitu ada 3, cek tekanan darah, kadar pernafasan dan suhu badan. So setiap pagi saya kena awal bangun dan cek. Ini katil saya. Sarung bantal tu dari rumah. Memang ada 2 bantal. Oleh kerana 1 bantal tak digunakan, so saya pinjam 1 bantal tu. Dan dia ada 2 ruang belajar. Dan ni suasana dekat luar. Memang ramai juga yang menghuni asrama ni. Okay, ini adalah meja belajar dia. Setiap hari saya akan rekodkan semua rekod kesihatan dalam buku untuk rekod saya sendiri. Itu adalah makanan dan barang-barang keperluan lain. Ini suasana bilik saya. Dan ini katil saya. Semua cadar dan selimut disediakan oleh pihak KKM dan kita boleh tukar setiap hari. Ini almari dia. Memang saya tak letak barang dalam almari. Barang saya letak semua atas katil kosong ni. Barang keperluan seperti baldi, gayung dan alatan mandi yang lain adalah sangat diperlukan kerana kat sini kita kena cuci baju sendiri
dan mandi di toilet yang disediakan. Okey, hari ini adalah hari keempat saya di pusat kuarantin ini, tetapi semalam dihubungi doktor. Semalam merupakan hari ketiga saya di pusat kuarantin, tetapi dihubungi oleh doktor memaklumkan saya dikategori sebagai hari ke-5. So hari ini adalah masuk hari ke-6. Pengiraan untuk tempoh kuarantin adalah bermula daripada tarikh kita disahkan positif. So semalam doktor telefon. Antara pertanyaan-pertanyaan doktor adalah adakah pada hari ini anda sihat, ada apa-apa gejala, contohnya demam, cerit-berit, jantung berdegup laju, suhu tinggi, pening kepala, lenguh-lenguh badan. Setakat semalam dan sehingga hari ini, alhamdulillah, saya tidak ada apa-apa gejala. Tekanan darah pun okey. Hari ini adalah hari kalau ikutkan kata doktor, adalah hari ke-6. So saya dah cek darah tadi, tekanan okey, 102, denyutan nadi pun okey, 99. Sebab doktor bagi tahu kalau di bawah 96 dia punya percentage tak berapa elok lah. Tekanan darah saya okey dan suhu badan adalah 36.6 darjah Celsius. So untuk hari ke-6, selepas solat subuh pagi tadi, saya rasa sihat, alhamdulillah. So hari ke-6, 7, 8, 9, 10. So saya ada 4 hari lagi dekat sini. So saya kena bertahan. Alhamdulillah, banyak kata-kata semangat daripada keluarga dan sahabat-sahabat supaya saya tetap berjuang. Walaupun saya adalah pasien yang tak ada gejala. Okey, itu sahaja untuk hari ini, hari ke-6. Okey, alhamdulillah, hari ini adalah hari Sabtu, 27 hari bulan. Okey, alhamdulillah, semalam result semua ahli keluarga adalah negatif, alhamdulillah. Next swab test untuk second time is hari Isnin. So, dan satu lagi berita gembira, iaitu malam ini adalah malam terakhir saya ada di sini di pusat kuarantin Kolej Kejururawatan Sibu. Dan esok Ahad, 28 hari bulan, saya akan discharge, alhamdulillah. Okey, siang tadi doktor telefon. Memang setiap harilah doktor akan telefon bertanya tentang tekanan darah, suhu, sama ada gejala ataupun tidak, sesak nafas ataupun batuk ke. Doktor memang akan sentiasa follow up lah. So syukur alhamdulillah, sepanjang saya berada di sini memang tak ada gejala langsung. Dan doktor cakap oleh kerana saya ni adalah positif yang tidak bergejala, tak bergejala langsung, maybe memang tak ada lah. Saya rasa memang tak ada lah. Okey, suhu pun okey, tak ada rasa macam lesu-lesu ke, tak ada. So doktor cakap
esok awak dah boleh discharge. Saya akan keluarkan satu surat discharge, and then awak dah boleh discharge esok. So saya terfikir, kalau saya discharge, siapa nak ambil saya ni? Sebab semua family masih quarantine dekat RH Hotel. So macam mana ni ya. Saya pun cakap lah dengan yang menyelia under KKM lah, yang ada blok. Saya diam dekat blok, saya tinggal dekat blok Kayangan. So saya tanya, so macam mana saya esok ya, kunci rumah, kunci kereta dan kereta semuanya ada dekat RH Hotel, dekat husband saya. So bincang-bincang, so dia orang boleh aturkan. Syukur Alhamdulillah, now kunci dah ada dekat saya. Terima kasih pada saya tak tahu dia nurse ke doktor ke, nama dia Sylvanus Tang, dan seorang lagi yang perempuan tu saya lupa pula nama dia. Esok lah saya tanya. Memang banyak-banyak membantu. Perkhidmatan dekat sini memang syukur Alhamdulillah sangat bagus. Makanan memang fully macam kita makan dekat kedai. Kita tak perlu masak, makanan pun sedap. Cuma kita macam diam dekat, maksud saya macam tinggal dekat asrama lah. Yelah, memang asrama kan, Kolej Kejururawatan. Sebab toilet pun share, kita ambil air sinki apa semua share. Tapi bagi saya itu okey, sebab kita kena pandai jaga diri kita sendiri. Sebab kalau kita tengok masih ada orang mandi ke, masih ada guna toilet, kita tunggu dulu balik bilik. Sehingga macam kalau macam tak ada, baru kita pergi. Sebab sepanjang saya dekat sini, saya rasa saya dekat sini 7 hari je. 7 hari je, sebab pengiraan kuarantin 10 hari adalah bermula daripada saya swab test yang pertama. Saya disahkan COVID positif. So saya dekat sini hari ke-10 adalah esok. Tapi saya baru masuk hari ke-7 dekat blok Kayangan ni. So sepanjang 7 hari dekat sini, semasa saya nak mandi ataupun saya nak pergi toilet, saya tak pernah terserempak dengan mana-mana orang, dan saya rasa selamat. Lagipun kalau kita tahulah jaga diri, kalau lepas mandi tu kita pakai elok lah kan. Dan yelah, Muslim kita tutup aurat lah kan. Itulah yang saya maksudkan. Dan sepanjang dekat sini, syukur Alhamdulillah, saya rasa macam selesa. Bed pun okey, dan saya pun tukar cadar, semua layanan kat sini syukur Alhamdulillah sangat baik. Walaupun kita kembali ke zaman sekolah, maksudnya dia tinggal dekat asrama, tak apa. Saya bawa baldi, saya bawa hanger sendiri, saya bawa pencuci. Memang cara cakap, cuci baju sendiri, kemas katil sendiri, dan barang-barang saya tak ada masuk dalam almari. Saya letak je atas katil kosong sebelah ni. Semua barang saya dekat sini, dan saya tak guna almari. Cuma saya guna meja, saya letak makanan, dan sini tempat saya tulis, tempat saya tengok movie, Netflix. Sebaik saya bawa juga laptop lah untuk tengok Netflix. Okay, itu saja perkongsian saya. Ini adalah personal experience saya. Mungkin saya tak ada taklah tahu sangat tentang penyakit COVID ni, tapi boleh share pengalaman saya sepanjang saya dari mula terkena COVID ni, dan sehinggalah
saya discharge. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Okey, terima kasih kerana menonton. Bagi yang baru dekat channel saya ni, boleh subscribe, like dan share. Sebelum ni memang saya share berkenaan dengan bunga kebun kan. So kali ni ada kelainan sikit, mungkin ini sahajalah kot. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar, dan saya doakan semua sahabat-sahabat Sobi sihat, dan kita kena jaga diri kita, jaga kita, kena basuh tangan selalu dan sentiasa guna mask. Okay, stay safe. Bye bye. Ini adalah hari terakhir saya di sini, iaitu hari ke-7 saya discharge. Saya dah kemas semua bilik, dah sapu semua lantai, dan saya dah spray semua bilik ni dengan Dettol. Puas hati sebab bilik dah bersih, barang-barang pun dah kemas. So sekarang nak tunggu jam 11.30 pagi untuk penyelia panggil turun bawah untuk siap-siap ambil surat discharge. Saya tinggalkan baldi ni dekat sini dengan gayung serta dengan sebuk pencuci untuk penghuni yang akan datang. So ini adalah di luar bilik ya. Sebelah saya tu ada orang, tapi saya tak tahu pun siapa kat sebelah tu. Dan sebelah saya ni pun ada orang juga. Ini nota yang saya tinggalkan dekat makanan. Sebab makanan saya banyak lebih tapi tak larat nak bawa balik. So saya tinggalkan dekat situ. Masuklah hanger, penyepit, baldi, gayung dan sebuk pencuci. Ini adalah keadaan bilik yang saya dah tinggalkan. Ianya dah bersih ya. Tak sabarnya nak balik kan. Tengok ni adalah barang-barang saya. Saya tak larat nak bawa baldi tu. Saya tinggalkan je. Ni surat discharge. Alhamdulillah dah discharge. Dan sekarang saya dah berada dalam bas. Tu pemandu bas semua guna full PPE. Ni adalah keadaan asrama. Dan ni seorang nurse mungkin yang pengiring kita untuk ke hotel. Saya terpaksa ke hotel untuk ambil kereta sebab kereta parking di hotel. Dan ada penghuni-penghuni yang lain saya difahamkan diorang sambung kuarantin di hotel. Ini adalah disebabkan ada yang anaknya positif tapi ibu atau bapanya pula negatif. So terpaksa tunggu swab test dahulu dan sambung kuarantin di hotel. Jika anak ada sesiapa yang jaga di rumah, anak boleh discharge dan balik. Sebelum balik ke rumah, sempat saya melihat tempat anak-anak dan suami kuarantin. Saya dapat tengok dari jauh je, tu dari tingkap bilik.